من هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada malam ini diberi lagi peluang, diberi nikmat kesihatan yang baik dan diberi ruang masa untuk kita sama-sama menyambung perbincangan kita mengenai tajuk hibah. Dan saya menganggap perkongsian saya pada hujung minggu sebagai satu review ataupun saya mengulang kaji subjek ini sahaja, bukannya saya nak mengajar lah, sebabnya ada bersama kita adalah guru-guru yang hebat sebenarnya. Cuma saya membuat inisiatif untuk saya mengulang kaji pada malam minggu dan ada yang sanggup untuk bersama, maka kita mengharapkan program kita ini mendapat manfaat bersamalah. Kita sambung tajuk hibah mutlak dan kita sambung pada syarat akad hibah. Okey, kita sambung pada syarat akad hibah. Rukun hibah itu ada 4. Ya. Pada minggu lepas kita bincangkan tentang rukun hibah itu ada 4 dan rukun yang terakhir ataupun antara rukun tu pentinglah semuanya tapi antara yang selalunya dibahas panjang jika kes dibawa ke mahkamah ialah berkenaan dengan akad hibah, yang mana di dalam akad hibah tu adanya syarat kita kata ijab dan qabul itu, dan berlakunya pula qobat. Sebab qobat tu dimasukkan sebagai part and partial atau sebahagian daripada qabul. So syarat akad hibah ni kalau kita tengok enakmen Hibah Negeri Kelantan, dia masukkan di dalam Section 9. Section 9 tu dia sebut sirah hibah. Sirah hibah ni dia boleh dalam 3 keadaan, sama ada secara lisan ataupun secara tulisan, ataupun bagi mereka yang contohnya tidak mampu untuk melakukan secara lisan, maka dia juga boleh dibuat secara isyarat yang boleh difahami. Dia maknanya dia sebenarnya asalnya ijab qabul ni dia tidaklah rigid sangat, asalkan pihak-pihak boleh memahami berlakunya, dia panggil offer and acceptance, adanya ijab oleh pemberi hibah dan adanya qabul oleh penerima hibah. Dia yang pentingnya dia tidak boleh bagi senyap-senyap. Nak bagi hibah tapi saya nak bagi hibah dekat anak saya tapi saya tak nak anak saya tahu. Itu dia jadi tak boleh lah sebenarnya. Sebab macam mana anak dia nak qabul? Nanti lepas saya mati anak saya tahulah. So dia tak jadi hibah lah. Itu. Jadi hibah ni dia kena diberi semasa hidup dan berlakunya ijab qabul tu. Dan ulama sebenarnya lebih lenient lagi sekiranya tidak ada qabul itu secara, kita kata tidak ada secara jelas. Tidak ada secara jelas ni maknanya tidak ada lafaz saya dengan ini menerima pemberian daripada pemberi hibah. Tidak ada lafaz. Dan tidak ada tulisan. Tidak ada tulisan yang menyatakan saya dengan ini menerima. Dia cuma berdasarkan tindakan, by way of conduct. Maknanya penerima hibah tu menerima hibah itu secara, kalau di mahkamah dia panggil dengan cara qarinah. Circumstantial evidence, adanya qarinah yang menunjukkan penerima hibah itu menerima, bersetuju untuk menerima harta hibah. Maka di dalam beberapa kes yang diputuskan oleh mahkamah syariah, saya tak
saya tak catat dekat sini tapi saya ada sebenarnya kes tu. Menunjukkan bahawasanya qabul secara tindakan mahkamah menerima sebagai suatu qabul yang sah. Maknanya ayah dia contohnya dia bagi dekat anak dia tanah belakang rumah, tapi anak dia senyap sahaja dan anak dia pun tidak menjawab dengan apa tulisan, tapi anak dia dengan memahami perkara tersebut dia pergilah buat rumah apa semua ataupun dia pergi tanam pokok dan sebagainya dan tidak ada bantahan daripada waris-waris yang lain. Dan dapat dibuktikan bahawasanya qabul itu berlaku secara tidak langsung ataupun secara kondak lah, secara perbuatan. Adanya qarinah menunjukkan qabul itu berlaku. Tapi ini menyusahkanlah apabila berlakunya kontes menyebabkan penerima hibah itu terpaksa bawa ke mahkamah untuk hakim mengesahkan berlakunya qabul hibah tersebut. Jadi tapi zaman-zaman dulu dia adalah benda-benda macam ni sebab hibah apa semua ni kan dia baru berkembang dari semasa ke semasa, tapi di peringkat semasa ni ramai yang membuat secara tulisan lah. Bahkan adanya enakmen hibah negeri Kelantan ni dia ada pula borang satu dia panggil. So boleh juga ataupun saya lihat borang satu tu dia macam tujuan pendaftaran. Jadi dokumentasi hibah yang dibuat oleh syarikat amanah, oleh peguam apa semua boleh diteruskan, cuma dibuat tambahan borang satu bagi tujuan pendaftaran di negeri Kelantan. Contohnya macam tu lah, saya nampak janganlah buat borang satu sahaja tanpa adanya dia panggil surat cara hibah ataupun surat pensyarah hibah dan sebagainya. Saya nampak macam itulah sebab enakmen ini dia hanya untuk membantu memudahkan urusan pengesahan hibah tu. Jadi dari segi hukumnya sebenarnya ada hibah-hibah yang dibuat yang tidak jelas. Maknanya tidak ada penerimaan qabul secara langsung, secara direct, secara sebut, secara akad yang sebut ataupun secara tulisan menyebut, tapi berdasarkan by way of conduct, maka mahkamah membenarkan hibah tersebut. Persamaan antara ijab dan qabul ni bermaksud mana benda yang sama lah. Janganlah ijab kereta lain, terima kereta lain. Itu maksud dia. Maknanya dia perkara barang yang sama, mana diketahui perkara tersebut, barang tersebut. So adanya persamaan antara ijab dan qabul. Kemudian yang lebih crucial ataupun yang lebih penting di dalam syarat akad hibah ini tidak bersyarat tertentu. Seksyen 9/3 pun enakmen hibah negeri Kelantan itu menyebut syarat yang dikenakan pada sirah sesuatu hibah adalah terbatal tanpa menjejaskan kesahan hibah. Maknanya kalaulah hibah itu diberi secara bersyarat, maka hibah itu sah, syarat itu terbatal. Itu jumhur punya pendapat dan pendapat ini di-codified ataupun dikanunkan dalam enakmen hibah negeri Kelantan Seksyen 9/3. Memang mazhab Syafi'i menganggap hibah bersyarat. Hibah itu sah, syarat itu terbatal. Qaul qadim Imam Syafi'i mengatakan keseluruhan hibah itu terbatal, tetapi qaul jadid dan qaul muktamad mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i ialah hibah adalah sah, syarat itu terbatal. Kita panggil hibah bisyart. Dia membuat hibah, kemudian dia kata aku hibahkan rumah ini kepada kamu dengan syarat kamu tidak menjualnya. Maka syarat kamu tidak menjualnya itu tidak sah. Tapi hibah itu sah. Macam tu. Hibah itu sah. Sebab syarat itu memang lagilah sebab syarat menyekat transaksi itu langsung lah. Tidak ada lah tasarruf kat situ. Jadi tidak boleh meletakkan syarat sebab apa-apa syarat itu terbatal tapi tidak menjejaskan kesahihan hibah. Sebab itulah apa yang berlaku dari sudut praktis kita perlu berhati-hati. Contohnya ayah dia bagi rumah dekat anak dia. Mungkin anak ni anak perempuan dia yang jaga dia. So dia kata ayah dengan ini menghibahkan rumah
dekat Sumbang kepada kepada kamu. Jadi si anak perempuan tu pun saya menerima hibah daripada ayah. So kita buat macam tu je lah. Kita buat macam tu dan kita letakkanlah beberapa klausa. Dengan ini si ayah memberi kunci kepada mana pemberi hibah memberi kunci kepada penerima hibah, penerima menerima kunci. Even kita boleh buat juga sebenarnya tanda tangan borang 14A dan sebagainya. Sekiranya tidak ada dokumentasi dari sudut konvensi tanah tu secara keseluruhan pun, sekurangnya penerima hibah tu dia tahu rumah tersebut, dia ada kunci dan dia boleh pergi, dia boleh masuk dan sebagainya. Dan kita tahu bila ayah tu dia bagi dekat anak dia, sebenarnya rumah tersebut yang disewakan tadi ayah nak kutip lagi sewa. Tapi jangan kita letak dalam syarat hibah tu, ayah dengan ini, saya dengan ini memberi hibah kepada anak saya dengan syarat segala collection sewa saya yang kutip bla 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 bla. Itu menjadikan syarat itu terbatal lah. Jadi apa yang kita perlu buat, kita just buat ijab kabul secara mutlak, secara biasa saja. Kemudian setelah si anak tadi menerima kunci, dia tahu rumah kat mana, dia tahu dia yang pegang geran tanah ke sebagainya, dia pegang kunci pendua, dia tahu siapa yang menyewa dan sebagainya, mana dia menerima secara bertulis dan secara fizikal pun dia tahu rumah tu kat mana dan dia menerima lah, kita kata rumah tersebut. Kita buat satu dokumen yang berasingan lah, saya dengan ini sudah pun menerima pemberian hibah oleh bapa saya. Saya menyimpan geran, menyimpan kunci, mengetahui bahawasanya rumah tersebut sedang disewakan. Saya dengan ini membenarkan bapa saya untuk menguruskan rumah tersebut dan bapa saya dibenarkan untuk mengutip sewa rumah tersebut sehinggalah bapa saya meninggal dunia dan sebagainya. Kita jadikan syarat ni asalnya diberi oleh pemberi hibah tu, kita buat penerima ni yang pulangkan balik kepada si ayah tadi. Sebab kita tak nak, kita bukan nak berhelah sebenarnya. Cumanya kita nak kata memang itu niat ayah bagi, memang nak bagi ke anak dia. Tapi sementara dia hidup, dia naklah menguruskan perkara tersebut dan sebagainya. Jadi kita dah tahu macam tu supaya dokumentasi itu tidak banyak berlaku cabaran dan sebenarnya itulah matlamat pun. Jadi kita jadikan hibah kita itu, dia bukannya letakkan syarat pada mula-mula akad hibah tersebut. Jadi kita letakkan pada dokumen yang lain pula. Penerima sudah pun menerima, dia pula yang membenarkan ayah dia macam tu macam ni. Itu adalah saya ingat cara yang dibuat oleh pemain industri inilah untuk menjadikan hibah itu adalah sah dan tidaklah menerima risiko untuk dicabar. Contoh dia. Begitu juga kalau barang kemas. Janganlah mak tu dia bagi barang kemas dekat anak perempuan dia dengan syarat mak yang simpan, mak yang pakai. Mak nak pergi kenduri kahwin, kalau tak pakai barang kemas malu juga mak. Tapi mak bagi dekat kau, Kak Long. Jadi masalah di belakang hari akan ialah mungkin barang kemas, hibah barang kemas kepada kakak sulung tadi akan dicabar oleh waris-waris yang lain. Jadi kita make sure pemberian itu sudah pun berlaku, anak sulung itu menerima kabul barang kemas daripada mak dia dan dia ambil lah. Kemudian kita buat dokumen berasingan, saya dengan ini memberi pinjam kepada mak saya untuk menggunakan barang kemas ini. Mak saya boleh menyimpannya bagi pihak saya dan mak boleh menggunakan sebab saya bagi pinjam kat mak dan sehinggalah ke akhir hayat mak. Jadi benda tu biar nampak jelas supaya mana syarat tadi dia panggil hibah bersyarat, kita tukar sebagai hibah dengan syarat. Syarat tu datang kemudian. Dia bukan syarat pun. Dia adalah keizinan daripada penerima hibah kepada pemberi hibah tu balik. Macam tu. Supaya sebab hibah bersyarat ni sebenarnya dibenarkan oleh mazhab Maliki. Maknanya hibah itu sah, syarat pun sah. Kita akan bincang hibah bersyarat selepas pada tajuk ni lah. Jadi sebenarnya kita bukanlah nak berhelah sangat pun. Cuma kita nak pastikan matlamat
pihak-pihak itu tercapai. Tapi kalau kita letakkan syarat pada awal-awalnya lagi, memang syarat itu adalah terbatas tapi hibah still juga sah. Hibah masih lagi sah. Cuma syarat itu terbatas dan menunjukkan macam agak tidak profesional lah cara kita mendokumentkan hibah tu. Supaya kita nak meraihkan apa sebenarnya hajat tu dan apa perkara yang berlaku sebenarnya. Kita maknanya penerima hibah pun dia memang selalu dia membenarkan je lah sebab dia dapat free. Ambil je lah. Semasa hidup ni guna je lah. Maknanya pemberi hibah masih lagi boleh menikmati dengan izin penerima hibah tu. Itu yang saya nampak apa yang dibuat oleh pemain industri lah, dan bagi saya tak ada masalah lah ke tu, sebab kita nakkan solusi supaya akhirnya rumah tu memang dihibahkan ataupun akhirnya tercapailah hasrat barang kemas tu diberi kepada kakak sulung dan sebagainya lah. Keperluan al-qabdu. So dalam hibah ini antara syarat terpentingnya ialah penerimaan harta hibah. Pemberian dan penerimaan lah. So mengikut mazhab Syafi'i dan Hambali, al-qabdu adalah syarat luzum. Ini saya dah sebut minggu lepas. Maknanya penerimaan harta hibah itu adalah syarat wajib. Syarat sah hibah. Mana kalaulah tidak ada qabad, tidak ada penerimaan harta hibah, hibah itu tidak sah. Hibah itu tidak sah. Sebab dia adalah syarat luzum. Syarat wajib kepada sahnya hibah. Berlainan dengan mazhab Maliki dan Hanafi yang melihat qabad itu adalah penyempurnaan hibah. Dia panggil peringkat pelaksanaan. Dia bukan syarat sah. Hibah itu sudah pun sah walaupun belum ada qabad. Tetapi disempurnakan hibah itu melalui qabad. Yang mana qabad itu kadang-kadang boleh berlaku selepas kematian pemberi hibah. Sebab dia adalah syarat pelaksanaan. Tapi kalau tak berlaku juga, lepas mati pun tak boleh nak berlaku juga qabad, maka tidak sahlah hibah tersebut. Contohnya lepas mati rupanya ada hutang dan MRTA tak cover. Sebab macam-macam lah perkara yang menyebabkan MRTA tak cover. Contohnya dia ada buat penipuan dalam dalam akad takaful dia sudah pun ada penyakit kanser tapi dia menyembunyikan apa semua, contohnya lah tu tak cover apa semua, maka tak boleh nak dilaksanakan hibah tersebut kerana masih lagi dalam hutang yang mana bank ataupun pemegang gadaian lebih mengatasi hak dia tu. So dia nak lelong dan sebagainya, tak jadi hibah. Dia boleh lelong dan ada orang lain beli kan, ada orang lain bidar kan. So pembeli itu lebih utama lah daripada penerima hibah sebab tak boleh nak dilaksanakan qabad tu. Jadi tidak sah lah benda tu pada masa tu. Hibah asalnya sah tapi tak boleh dilaksanakan. Dia tak boleh sempurna tetapi mana tak jadi hibah lah. Sebab hak pemegang gadaian lebih tinggi kerana harta hibah itu sudah pun menjadi barang yang dipegang oleh pemegang gadaian kan. Contohnya lah. So mazhab Maliki dan Hanafi ni dia lebih ringan lah kerana qabad hanyalah syarat penyempurnaan ataupun syarat pelaksanaan hibah. Dia bukan syarat di dalam mana bukannya syarat untuk menjadikan dia sah. Kalau dia boleh dilaksanakan maka settle lah. Tetapi di dalam hibah negeri Kelantan kita mengambil pendapat mazhab Syafi'i lah. Di dalam section 10 kurungan D dan kurungan E itu disebut dengan jelas. Dia kata kat sini mahkamah perlu menentukan bahawasanya berlakunya pindah milik dan penyerahan. Adanya pindah milik dan ada penyerahan harta hibah itu kepada penerima hibah. Pindah milik itu mana kalau barang kemas tadi diberi dan diambil milik oleh penerima hibah, dibuat akad barulah, mak pinjam balik macam tu. Mana ada penyerahan dan adanya pindah milik, maknanya dapat berlaku penyerahan. Dia panggil kena ada berlaku penyerahan tu. Ialah rumah tu, sebab tu selalunya kita buat simbolik dengan kunci, penyerahan kunci tu. Selalunya saya buat penyerahan kunci lah.
Walaupun kunci pendua pun tak apalah, sebab itu menunjukkan penyerahan. Dan dia tahulah rumah tu di mana. Kan rumah tak tahu rumah kat mana, tak pernah pergi. Tak pernah pergi apa semua. Jadi macam mana rumah kau tak tahu. Jadi masalah lah. Selalunya rumah mudah lah sebab dia ada address apa semua. Kadang-kadang tanah dalam bukit apa semua. Jadi masalah sebab kalau di kontes benda tu dia akan cakap saya pun tak tahu pak tanah tu dalam bukit. Jadi bila masa tanah tu jadi tanah kau. Jadi bila berlaku waris lain cabar benda tu di mahkamah jadi susah sebenarnya. Jadi make sure sebab tu dia panggil takhliyah dan adanya tasarruf tadi, penerima tadi. Jadi kita kena pastikan juga fizikal qabat itu berlaku lah kalau saya. Mana kita remind lah anak guam tu supaya melakukan perkara tersebut. Sebab dia tak boleh hibah secara teknikal, dia tak boleh nak main dokumen-dokumen saja, tak boleh. Sebab hibah bukan berlaku secara teknikal tapi hibah tu berlaku secara hakiki tu. Tak boleh nak main-main. Tidak ada jadi masalah. Sebab qabat suatu keperluan menjadikan hibah itu sah bila ada qabat. Tak ada qabat, tidak sah. Dalam ayat ataupun wording, perkataan yang digunakan dalam nama ni ialah berlaku pindah milik dan berlaku penyerahan. Dia guna perkataan dan. Pindah milik dan penyerahan. Mana dua-dua kena ada lah, adanya pindah milik tu dan adanya penyerahan. So kita guna mazhab Syafi'i lah kalau di Kelantan tu. So syarat sah qabat tu, penerimaan harta hibah itu sah. Yang pertamanya mendapat izin pemberi hibah lah ataupun pemilik harta. Penerimaan tanpa izin boleh ditarik balik. Dia tidaklah bagi dia serah harta on the spot semasa sirah ijab kabul. Dia boleh aja serahkan minggu depan, boleh aja serahkan bulan depan. Tetapi penerima hibah ni jangan pula macam pergi merampas lah. So tunggu sajalah pemberi hibah memberi milikan ataupun memberi harta itu kepada penerima hibah. Dia menjadi isu sekiranya harta hibah itu bercampur ataupun berkait dengan harta lain. Ini dia menjadi isu, contohnya harta pencarian. Dia harta tu nama dia, nama si isteri ataupun nama isteri lah, nama ibu. So ibu ni dia nak hibahkan rumah tersebut kepada anak dia. Tetapi isteri ni dia sebenarnya adalah bermadu. Dia adalah isteri yang pertama. Jadi rumah tersebut walaupun rumah dia tetapi suami dia ada hak atas pencarian. Suami pun ada hak atas pencarian terhadap harta isteri dia, bukannya isteri menuntut harta pencarian daripada suami. Suami juga boleh menuntut harta pencarian daripada isteri. Kita kata kenapa pula? Sebab isteri tu adanya harta dengan sebab suami contohnya membenarkan isteri itu bekerja, ataupun kadang-kadang suami yang bekerja cuma letak nama isteri, lebih-lebih lagi kalau isteri queen control. Kadang-kadang isu harta pencarian ni habis membuka aib kan. Habis membuka aib. Si suami dah bila bergaduh, mula-mula tak bergaduh lah, bila dia poligami tu mulalah bergaduh. Semula bergaduh dia kata memanglah nama engkau banyak sebab engkau memang queen control, tak tahu kahwin seorang lagi. Kan? Walaupun nama isteri, suami memang ada hak harta pencarian. So harta pencarian ni dia panggil harta yang bercampur dan tidak dapat dibezakan mana hak suami, mana hak isteri. Takkanlah kita nak kata ruang tamu hak isteri ataupun ruang tamu hak suami, dapur hak isteri. Jadi bagi harta-harta yang bercampur, apa yang saya buat, contohnya harta pencarian tadi, kita akan dapat izin daripada pasangan. Suami tu dia kadang-kadang izin tu boleh selepas ijab kabul pun, bagi saya tak apa. Tak apa, ataupun lebih baik izin tu sebelum majlis hibah tu kita dapatkan izin juga. Saya adalah pasangan kepada pemberi hibah ataupun pasangan kepada sekian-sekian. Hartanah tersebut adalah hartanah yang dibeli oleh sekian-sekian selepas berkahwin dengan saya, maka saya mempunyai hak harta pencarian terhadap hartanah tersebut. Saya dengan ini membenarkan pemilik tu
mana isteri saya tu menghibahkan rumah tersebut kepada penerima hibah, anak sekian-sekian lah, anak dia juga sebenarnya. Tapi sebab dia ada anak daripada isteri lain juga kan. Itu ada risiko lah, kalau anak dia saja mungkin tak ada risiko sangat. Tapi still saya buat. Sebab dia adalah harta yang bercampur tadi. Jadi dia dah dapat izin daripada husband dia, walaupun rumah tu nama dia seorang, tapi kan ada hak atas pencarian. Atas pencarian dia macam bateri, dia dah ada pada harta tu. Walaupun tak berlaku lagi tuntutan atas pencarian, sebab tak, dalam kes tu kalaulah poligami adalah ada kausa tindakan lah. Kalau tak ada kausa tindakan sekalipun, hak atas pencarian sudah mewujud apabila harta itu diperolehi selepas perkahwinan. Jadi untuk mengelakkan segala isu-isu dibangkitkan sekiranya dibawa ke mahkamah tentang harta yang bercampur tadi, maka kita buat siap-siap, siap-siap kita buat izin tu daripada pemilik yang lain. Walaupun dia bukan pemilik atas kertas pun, tapi dia ada hak tu, dia ada kepentingan dia. Maknanya dia adalah dia ada interest atas properti tu. So saya buat, contohnya suami tadi lah, dia membenarkan, maka barulah si isteri tadi saya dengan ini menghibahkan rumah ini kepada anak saya sekian. So anak dia pun saya dengan ini menerima pemberian daripada ibu saya rumah sekian. Barulah isu tu tak timbul. Dan selalunya memang ada harta yang bercampur sebab selalunya harta ni selepas kahwin lah. Kalau harta sebelum kahwin dia bukan harta pencarian, dia harta bawaan. Kan? Kita akan bincang harta pencarian lebih detail selepas daripada inilah. Selepas habis hibah lah, lambat lagi lah. Tapi maknanya untuk hibah ini, supaya isu harta bercampur tadi dan adanya pengosongan harta tu, adanya takhliyah, dan supaya tidak timbul dakwa-dakwi selepas daripada tu bagi harta yang bercampur, maka saya buat contohnya untuk harta pencarian tadi, kita buat keizinan daripada pemilik bersama yang mempunyai kepentingan atas barang hibah tadi. Syarat sah qabat. Sekiranya dia melibatkan golongan mahjur alaihi, penerima hibah itu adalah golongan mahjur alaihi, selalunya kanak-kanak ataupun kurang, kita panggil TSA, tak sempurna akal, ataupun golongan OKU mental, maka perlu ada terlebih dahulu penjaga harta. Penjaga harta tu perlu dilantik, kan. Baru ni ada yang konsak saya sebab anak yang bawah umur, dia bercerai dengan husband dia. So anak tu duduk dengan dia, tetapi wali mal kepada anak dia yang bawah umur tadi ialah ayah. Ayah tu bekas suami dia lah. Tapi ayah lah kan, ayah, sebab itulah ayah walaupun bercerai dia still wajib menafkahkan anak, walaupun anak tu tidak berada dengan dia, berada dengan bekas isteri dia. Dan ayah adalah penjaga harta kepada anak tu, sebab dia yang menafkahkan anak tu, dialah penjaga harta. Kalau anak tu nak terima apa-apa, ayah lah yang tolong terima, ayah lah pemegang amanah kepada anak tu, sebab anak dia tak bergaduh dengan anak, dia bergaduh dengan mak tu. Jadi apabila dia nak hibahkan rumah tu kepada anak dia, siapa yang nak terima? Siapa yang nak kabul? Yang nak kabul ialah penjaga harta. Siapa penjaga harta? Penjaga harta ialah bekas suami dia. Tak jadi hibah dia kata. Tak jadi hibah pula. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Janganlah bergaduh tu, janganlah bergaduh besar sangat. Kau bergaduh dengan bekas husband kau pun, bekas husband kau tu ayah kepada anak kau. So dia ada fungsi lagi sebagai ayah kepada anak kau. Kau nak kahwin je lah lain dengan suami baru dan sebagainya pun. Sebab itulah janganlah lebih-lebih bergaduh jadi masalah banyak benda. Jadi gentleman lah, bergaduh cara baik. Masa nak kahwin dulu pun dah baik. So nak bercerai pun cara baik. Sebab kita nak marah dekat bekas husband kita pun, dia still adalah ayah kepada anak kita, anak-anak kita. So kalaulah bagi saya, kalaulah anak tu nak terima hibah, si mak tu nak bagi hibah dekat anak dia, maka yang perlu kabul tu ialah ayah tu, sebab ayah tu adalah wali mal. Kecuali
uh, kelayakan ahliah, kelayakan bapa tadi uh, sudah pun dipindahkan kepada orang lain. Dipindahkan kepada orang lain, maknanya dia lah yang memindahkan. Mana saya selalunya saya akan ambil daripada bapa tu. Bapa tu lantik pula. Saya sebagai penjaga harta untuk anak saya sekian-sekian, saya dengan ini melantik ibu dia, orang bekas isteri saya contohnya, saya melantik ibu dia ni sebagai penjaga harta untuk anak yang ini. Dan untuk menerima apa-apa sahaja harta yang diberikan kepada anak saya yang ini. Barulah dia boleh kabul. Dia bagi, dia kabul lah. Saya dengan ini memberi harta hibah kepada anak saya. Saya sebagai penjaga harta hibah sebagaimana yang maknanya kita buatlah klaus sebelum itu, mana penjaga harta untuk anak ini telah membuat pelantikan saya untuk menjadi penjaga harta dan saya dengan ini kabul bagi pihak penerima hibah. Barulah kita kata ijab kabul kita tadi tu, kita kata ada punca kuasa. Kalau tidak tiba-tiba dia menerima kabul bagi pihak anak dia, siapa lantik dia? Siapa lantik dia? Kalau dia ayah tak apalah. Dia ayah kepada budak tu kan. Dia tak ada ayah, dia tak perlu siapa lantik sebab asalnya penjaga harta kepada anak ialah ayah. Sebab ayah yang menafkahkan anak tersebut. Ayah tak perlu orang lantik lah. Cuma ayah itu sebab nak memudahkan urusan, sebab dia sudah bercerai ke apa, dia boleh lantik lah, dia boleh lantik bekas isteri dia, ataupun dia boleh lantik kalau dia kata isteri aku tak boleh harap jaga harta anak aku. So dia boleh lantik orang lain lah, dia boleh lantik nenek, dia boleh lantik datuk, terpulang kepada dia. Ataupun dia kata mudah-mudah saya lantik amanah raya je lah, jadi pemegang harta, jadi you hibahkan biar amanah raya pegang, boleh, tak ada masalah. Yang penting penjaga harta tu asalnya daripada bapa. So kita tidak boleh skip. Kita tidak boleh skip bapa tu. Sebab soal dia tak bagi nafkah ke anak dia, itu isu lain. Itu isu lain, itu boleh buatlah tuntutan nafkah terpunggak dan sebagainya. Soalnya dia masih lagi penjaga harta kepada anak dia dan kita rasa dia tidak layak, maka kita buat permohonan untuk menghilangkan kelayakan. Tadilah dia adalah permohonan di Mahkamah Syariah untuk pelantikan item dan sebagainya lah. Itu kena ada perintah daripada mahkamah lah kalau nak buang. So kena jadikan penjaga asal tu defendant, ataupun kalau dibuat ex parte pun mungkin boleh lah kalau dapat dibuktikan si bapa ni tidak layak, contohnya dia penagih dadah tegar ke dan sebagainya lah. So macam-macam. So simply nak jadi penjaga harta tu dia tidak boleh, kerana dia perlu adanya pelantikan daripada pihak penjaga harta yang asal ataupun pihak mahkamah dan sebagainya lah. So bila dia buat pelantikan dalam enakmen hibah negeri Kelantan ni, penjaga harta tu dia perlu mendaftarkan diri dia sebagai penjaga harta hibah. Dia ada borang 3 dan seksyen yang relevan adalah seksyen 17. Seksyen 17. Mendaftarkan dia adalah penjaga harta kepada harta hibah bagi pihak golongan yang tidak boleh menerima harta hibah tadi. Dan kita panggil pendaftar hibah ini boleh mengawal lah, maknanya boleh mengawal kalau lah penjaga harta tadi menyalahgunakan apa semua, dia adalah pendakwaan untuk dibayar compound ataupun memang boleh dipenjarakan, boleh disebat dan sebagainya lah mengikut peruntukan ini, sebab untuk menjaga kebajikan beneficiary hibah tadi supaya harta dia memang ditadbir ataupun dijaga dengan sebetul-betulnya lah. Dia selalunya kalau tak ada apa-apa laporan tak ada lah kan. Tapi benda baru dan mana yang undang-undang cuba cover perkara ini untuk menjadikan keadilan kepada semua pihak. So itu syarat sah qabat. So antara isu juga yang dibincangkan oleh ulama dan memang ada dalam enakmen hibah negeri Kelantan ialah kematian salah seorang yang berangkat sebelum qabat. Dia sudah pun berangkat,
kemudian mati salah seorang, tak semestinya pemberi, penerima. Contohnya mati, penerima mati, uh, maknanya pemberi dia tak boleh tarik balik, dia kena bagi juga lah, cuma dia bagi kepada waris. Selalunya penerima mati tak ada isu. Pemberi itu mati. So apabila salah seorang yang berangkat itu meninggal dan belum berlaku qada, nak bagi tak bagi-bagilah sekali meninggal, maka mengikut mazhab Syafi'i, hibah tidak terbatal secara automatik. Waris yang menggantikan pihak-pihak sama ada mempunyai pilihan lah, sama ada hendak meneruskan dengan qada atau membatalkannya. Waris nak batal lah sebab nak terima faraid. Kalau dia pemberi lah, kalau dia teruskan rugi kita lah. Kita tarik balik je lah, kita ambil faraid. Tapi kalaulah waris tu gentleman, contohnya hibah daripada seorang wanita, dia menghibahkan boleh je dia menghibahkan barang kemata, dia menghibahkan harta tu kepada anak saudara dia kan. Dia jadikan anak saudara semacam anak angkat dia lah yang menjaga dia. So dia dah buat dokumen hibah, dah sign, dah apa semua, cuma dia tak sempat untuk transfer. Contohnya tak sempat untuk transfer duit, tak sempat untuk bagi kereta dan sebagainya, tak sempat. Maka dia meninggal, tanya waris lah. Bila tanya waris tu adik-beradik contohnya. So kalau adik-beradik tu gentleman, dia kata tak apalah, kakak kita sudah pun menghibahkan kepada salah seorang daripada anak saudara kita, iaitu kita pun tahu kakak kita ni tak ada anak, dia ambil anaknya Mak Teh contohnya kan. Mak Long ni tak ada, Kak Long ni tak ada anak, dia ambil salah seorang anak Kak Teh untuk menjadikan anak dia. So dia dah hibahkan, kita ni adik-beradik. So tu pulang pada kita lah, sama ada kita nak batalkan ataupun kita nak qada benda tu. Kita yang akan meneruskan dan kita memberikan kepada penerima hibah tadi. Dia tidak batas secara automatik, itu mazhab Syafi'i, mana terpulang kepada waris. So pandangan ini yang diterima pakai di dalam enakmen Hibah Negeri Kelantan Seksyen 12-1A. Seksyen 12-1A. Mazhab Syafi'i inilah yang diterima pakai. Waris kepada pemberi hibah yang telah meninggal dunia boleh meneruskan hibah atau menarik balik hibah. Sekiranya hibah tersebut belum diterima, maka dia kembali kepada waris. Tapi berlainan dengan mazhab Hambali dan Hanafi yang kata hibah terbatal secara automatik. Maliki lagilah tidak membatalkan hibah, bahkan hibah adalah sah. So mazhab yang lain tidak terpakailah, sebab penggubalan itu sudah pun menyebut dengan jelas sekiranya berlaku kematian, kita guna mazhab Syafi'i lah, kita bagi hak kepada waris. Ialah sebab bila dia meninggal, harta tu menjadi hak waris. Jadi waris ada hak lah nak membatalkan ataupun nak meneruskan. Kalau gentleman teruskan aja lah kan. Tapi itulah, tak apalah. Sebab dah belum qada nak kata apa. Sebab itulah kena cepat-cepat qada supaya hasrat tu berlaku lah. Supaya hasrat tu berlaku. Kadang-kadang kalau pemilik harta sudah berhasrat macam tu, waris tidak menyempurnakan hasrat tersebut, kadang-kadang dia panggil harta tu jadi kong, harta tu jadi tidak berkat kan. Tapi tak tahulah berkat tak berkat ni benda tak nampak kan. Fiqh dia tidak bicarakan pasal berkat. Fiqh ni dia bicara pada hukum lah. Dah tak sempat qada, tarik balik je lah. Bila tarik balik macam-macam berlaku. Itulah. Si mati dah memang buat dah qada, kita lah mana-mana membatalkan, ambil. Kan jadi bergaduh lah, tak tahulah. Terpulang kepada waris sebab segi fiqhnya macam tu. Kalau gentleman baik kita tunaikanlah hasrat si mati tu. Tapi memang dia sudah menjadi harta waris kan. Perpindahan pemilikan sudah berlaku apabila berlakunya kematian. Seterusnya tarik balik hibah sebelum qada. Tadi kematian, ini dia tarik balik. Dia tarik balik pula. Tak berlaku qada, tarik balik. Maka mengikut mazhab Hanafi dan Syafi'i diharuskan untuk menarik balik hibah sekiranya belum berlaku qada. Belum berlaku penerimaan harta hibah, maka dibenarkan untuk tarik balik. Dan ini pun diguna pakai oleh Enakmen Hibah Negeri Kelantan pada Seksyen 13.
pada seksyen 13 dibenarkan untuk tarik balik hibah sekiranya belum berlaku penyerahan lah. Belum berlaku penyerahan. Tetapi kalaulah berlaku penyerahan, sebenarnya tidak boleh tarik balik hibah kerana terdapat hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan seseorang yang menarik balik hibah adalah seumpama anjing yang muntah kemudian dia menjilat kembali muntahnya. So itu adalah gambaran yang diberi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang menarik balik hibah. Dah berlaku penyerahan apa semua, tiba-tiba tarik balik, maka orang tersebut kita kata buruk siku, tapi ini bukan mana lebih teruk daripada buruk siku lah, sebab seperti anjing. Seperti anjing, mana perumpamaan seperti anjing yang menjilat semula muntahnya itu adalah perumpamaan yang diberi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lah tentang orang yang menarik balik hibah setelah berlakunya mana penyempurnaan lah, hibah tu sudah pun sempurna tapi dia tarik balik hibah. So hibah yang sempurna tidak boleh ditarik balik, sebab kalau tarik balik juga selepas qaubat, maka dia tidak harus. Dia tidak harus kerana dia dikira sebagai seumpama anjing yang menjilat semula muntahnya. Kecuali hibah boleh ditarik balik sekiranya hibah daripada bapa kepada anak. Ini memang dibenarkan kerana terdapat hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika, kan. Terdapat hadis tu hadis yang panjang sebenarnya, tentang situasi seorang bapa yang menghibahkan beberapa harta hibah secara berperingkat, kan. Satu-satu, bila anak dia dewasa sikit dia bagi, bila anak dia dewasa sikit dia bagi. Sekali umur dia juga panjang dan dia sudah tidak mampu untuk bekerja dan dia pun sudah maknanya makin tua dan dia nak kembali beberapa harta hibah pada anak dia. So dia minta balik lah untuk surviving dia lah, sebab dia sudah tidak mampu untuk bekerja seperti dulu. So dia minta balik pada anak dia. So anak dia berjumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan perkara tersebut. Dia tak ada konflik pun antara anak dengan ayah ni, antara bapa dengan anak. Cuma perkara itu berlaku untuk manfaat kita semualah. So anak tu mengadu tu sebab mungkin ingin mendapatkan pengesahan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa dia telah menghibahkan kepadanya harta-harta dan sekarangnya bapanya meminta kembali. Itulah timbul anta wa maluka li abika, engkau tu sendiri dan harta-harta engkau sebenarnya milik bapa engkau. So tak jadi isu sekiranya bapa itu mengambil kembali harta yang diberikan kepada anak, tapi hanya untuk bapa kepada anak. Cuma dia diluaskan skop itu kepada daripada usul kepada furu'. Daripada usul kepada furu'. Maknanya dibolehkan juga tarik balik hibah itu bukan sekadar daripada hibah bapa kepada anak, tapi ibu kepada anak pun juga boleh ditarik balik. Daripada datuk kepada cucu juga boleh tarik balik. Daripada nenek kepada cucu juga boleh ditarik balik. Dikiaskan tentang hadis anta wa maluka li abika. Maknanya daripada usul kepada furu' dia boleh tarik balik. Tapi daripada suami isteri tak boleh tarik balik. Ataupun hibah daripada anak kepada ayah, jadi tak boleh tarik balik lah, sebab anak tu daripada furu' kepada usul. Jadi tak boleh tarik balik lah. Yang hanya boleh ditarik balik ialah daripada bapa kepada anak. Walau bagaimanapun tarik balik walaupun dibenarkan tarik balik, dia ada beberapa syarat lah. Cumanya di dalam enakmen hibah negeri Kelantan ni, sebab syarat boleh ditarik balik ni panjang. Ulama bincang panjang, jadi untuk meraihkan situasi-situasi yang berbeza tu, maka di dalam enakmen hibah negeri Kelantan
dia tulis secara umum saja, tarik balik, ayah tarik balik hibah yang diberi kepada anak tadi, hendaklah dalam keadaan tidak menzalimi anak, mana tidak menzalimi penerima hibah. Dia sebut macam tu je. Sebab kalau dia nak meraihkan pendapat-pendapat ataupun perbincangan ulama dalam syarat tarik balik hibah ni, dia panjang. Sehingga kan, ialah secara umumnya matan harta hibah tu tidak berubah lah. Tidak berubah. Sekiranya anak menerima harta tanah kosong, tiba-tiba anak dah buat rumah kat situ, disewakan apa semua, maka kos pembinaan rumah perlu dipampas oleh ayah lah. Sebab ada kes di mahkamah syariah, ayah dah bagi hibah dekat anak, kemudian ayah kahwin baru. Mak ni mati kan. Mak ni mati, maka dia pun hibahkan pada anak. Dia kata, kau, si anak ni bila terima harta tu, dia buat rumah untuk disewakan, hasil duit sewa tu dia bantu ayah dia untuk bagi ke adik-adik dia lah. Sebab ayah dia pun dah tua apa semua. Dia kata, kau manfaatkanlah harta tu, aku hibah kepada kau. So dia manfaat, dia buat rumah sewa, so duit tu dia bantu adik-adik dia, anak-anak ayah tu juga sebenarnya. Tapi apabila dia ada jodoh dengan isteri baru kahwin dengan dia, aku kahwin dengan kau, ingatkan kau banyak harta, punya kau dah bagi dekat anak kau. Tarik balik. Belajar hibah boleh tarik balik. Aduh, kita belajar hibah untuk tengok yang positif, dia belajar hibah nak suruh tarik balik. Kan, suami bila isteri kesayangan suruh tarik balik, mulalah dia nak tarik balik. Dia buat permohonan untuk tarik balik harta hibah. Dia kan ayah, anta wa maluka li abika. Sedap juga puan syar'i dia berujah. Jadi itulah, dia ada syarat jugalah, dia bukan mudah-mudah untuk tarik balik. Sekiranya matan harta hibah itu sudah pun berbeza, sudah pun berubah, maka perlu dipampaslah kepada anak tadi. Walaupun betul lah anak, tapi memanglah anak tu tak bayar apa-apa pun, ayah sebab hibah kan dia percuma. Tetapi anak tu sudah pun mengeluarkan kos. Bahkan kalau anak tu dah tukar nama pun dalam geran tanah, memang dibolehkan tarik balik. Ada beberapa kes ditukar balik kepada nama ayah. Dan dalam geran tanah pun ditukar balik. Itu ada cara dia lah, dengan perintah pengesahan penarikan balik hibah, kita boleh masuk permohonan vesting order, permohonan peletak hakan untuk meletak balik hak pemberi hibah kepada status quo tadi. Sebab penerima hibah selalunya dia tak saing orang 14A kan. Sebab dia dah bergaduh lah. Apa yang nak saing? Kau menang lah, aku tarik balik lah, tapi aku tak saing orang 14A. So boleh dikembalikan harta kepada pemberi hibah. Ada mak yang dapat balik daripada anak contohnya. Yelah, dia rasa tarik balik lah bila nampak anak dia pun dah ada raka dekat dia apa semua, dan harta tu pun tak digunakan, tak dimanfaatkan. Memang ada. Dan walaupun dah tukar nama pada geran tanah, perintah mahkamah syariah tu boleh dikuatkuasakan. Tapi dia bukan macam tu je, dia tak boleh bawa perintah tu ke pejabat tanah. Dia kena digabungkan dengan perintah mahkamah sivil pula. Dia panggil perintah vesting order bawah seksyen 420 Kanun Tanah Negara. Dia adalah, sebab itulah kena guna peguam sivil kat situ tu. Ada cara dia. Dari mana boleh ditarik balik, dan ada perintah-perintah penarikan balik hibah di mahkamah syariah. Kalaulah boleh. Tapi dia nak boleh tarik balik tu dengan, dia bukan semudah itulah. Dia bukan semudah itu. Kalaulah harta hibah tu sudah bertukar matan, bahkan ulama membincangkan sekiranya penerima hibah ni dia jadi macam disukai oleh orang kampung dia dengan sebab harta hibah. Ayah bagi hibah kat dia, dia pun jadi kaya. Dan sebab dia jadi kaya, dia boleh jadi wakil rakyat. Ataupun dia disegani oleh orang kampung sebab dia nampak kaya. Ayah tak boleh tarik harta tu. Sebab bila ayah tarik balik, miskin balik dia akan jadi hina balik. Tak boleh. Sebab itu menzalimi penerima hibah. Sampai tahap tu dibincangkan. Mentang-mentang kau ayah, kau tidak boleh simply tarik macam tu lah. Benda ni perlu kalau anak tu nak bagi balik, mudah je lah. Kalau anak tu tak nak bagi balik, maka mahkamah perlu membuat keputusan lah. Perlu dibuat keputusan tentang adakah penarikan balik itu dibenarkan. Dan seksyen 13/2 lah. Seksyen 13/2 itu mendetailkan. Dia tidak mendetailkan sebenarnya. Saya nampak kat situ penarikan balik itu perlu dibuat dengan jelas. Pemberi hibah tadi dia kena nyatakan, saya dengan ini ingin menarik balik. Dia tak boleh
Dia tak boleh by conduct, tak boleh. Sebab orang tak faham. Kalau kau nak tarik balik, kau cakap betul-betul. Kau nak tarik balik hibah tu. Macam tu. Kau minta balik. Kau minta balik. Kau tak boleh macam tu saja. Sebab dalam hadis tu pun memang dia minta balik dengan anak dia. Dan cuma section 13 tu dia sebut tidak menzalimi penerima hibah. Dia tidaklah cerita yang saya cerita kat sini menjadi sebab menyukai anak menerima hibah. Tak ada. Dia tak cerita kat situ dalam enakmen. Sebab slide ini dibuat sebelum enakmen. Slide ini adalah yang dibahaskan di dalam kitab, di dalam buku-buku lah tentang syarat penarikan balik tu. Cuma di dalam enakmen dia sebut secara umum saja section 13 2D tu tidak menzalimi penerima hibah. Kalaulah penarikan balik itu menzalimi penerima hibah, maka mahkamah tidak boleh mengesahkan penarikan balik tadi. Contohnya tadilah menzalimilah sebab dia dah buat rumah sewa, dia dah bagi, dia yang bantu sebenarnya. Tapi ayah tu ialah sebab isteri muda nak sangat kan. Aduhlah, macam-macam. So bagi saya penderafan ataupun penggubalan yang dibuat oleh enakmen Hibah Negeri Kelantan dengan meletakkan syarat tidak menzalimi penerima hibah, dia memberi ruang ijtihad kepada hakim lah. Sebab tidak menzalimi apa? Menzalimi. Jadi berdasarkan fakta kes lah. Jadi lawyer peguam syar'i kena berhujah dan hakim ataupun mahkamah kena decide. Sekiranya menzalimi penerima hibah, maka penarikan balik tidak dibenarkan walaupun ayah nak tarik balik. Sebab ialah menzalimi lah. Sebab harta tu sudah pun berlaku perubahan, adanya kos yang digunakan, yang berlaku kepada penerima hibah. So itu memberi ruang ijtihad kepada mahkamah untuk decide sama ada dalam kes penarikan balik itu menzalimi ataupun tidak. Sekiranya menzalimi, maka penarikan balik juga tidak boleh dibuat walaupun daripada bapa kepada anak. Yang last kali ialah hibah semasa pertunangan. Hibah semasa pertunangan ni dia tidak ada di dalam enakmen Hibah Negeri Kelantan. Enakmen tentang hibah semasa pertunangan ini dia ada di dalam enakmen Keluarga Islam. Ini sudah pun ada lama lah, ataupun Akta Undang-Undang Keluarga Islam. Hibah semasa pertunangan ni dia sebenarnya macam barang lah, barang-barang yang kita bagi kepada, mana lelaki bagi kepada perempuan dan perempuan balas balik kepada pihak lelaki. So bagi barang tu kita panggil hibah lah, sebab dia bagi free. Kita bagi free dekat sana, sana pun bagi free dekat kita. Tapi sebenarnya dia bukan free. Dia ada consideration tu. Dia ada iwak sebenarnya. Iwak dia adalah janji. Aku bagi hadiah dengan kau sebab kau janji nak kahwin dengan aku. Aku pun bagi juga hadiah dekat kau sebab kau janji nak jadi suami aku. Sebenarnya, sebab itulah sebenarnya setengah-setengah ulama dia tak panggil hibah pun. Sebab hibah ni kan bagi bila iwak, tidak ada apa-apa consideration, tidak ada apa-apa balasan. Ini ada balasan. Balasannya ialah janji nak kahwin. Tapi ada juga yang mengatakan ia adalah juga hibah. Sebab dia bukannya satu balasan material lah. Dia bukannya aku bagi benda ni dengan syarat kau bagi kat aku. Tak. Hadiah tu saling memberi. Maknanya lelaki bagi dekat perempuan, perempuan bagi dekat lelaki. Cuma di dalam undang-undang menyebut bahawasanya pihak yang mungkir janji untuk kahwin tadi hendaklah membayar balik sekiranya dituntut lah. Sekiranya dituntut, kena buatlah permohonan di mahkamah untuk claim balik kan. Selalunya bila breach of contract to marry dia panggil, tak jadi berkahwin, pihak yang rasa maruah dia tercabar dia akan saman lah. Dalam bergaduh dalam bergaduh dia saman terus. Saya pun pernah handle satu kes saman, bahkan saya berjaya untuk dapatkan saya saman di sivil sebab pertunangan ni dia boleh bawa dia di mahkamah syariah boleh, di mahkamah sivil pun boleh sebagai breach of contract to marry. Saya bawa di bawah sivil sebab saya mahukan pampasan malu, dia panggil ganti rugi teladan, ganti rugi kerana ganti rugi malu lah. Sebenarnya dia habis dalam belasan ribu aja sebab saya bawa tu dengan malunya dengan boleh sampai saya ingat mencecah 80,000 lebih. Yang jadi malu tu kerana yang lelaki ni dia mengaku dia bujang, tapi dalam seminggu nak kahwin tu barulah dia mengaku dia sebenarnya sudah ada isteri. Kan? Sebab kalau dia ada isteri dia kena buat
permohonan kebenaran poligami dan sebagainya. Jadi yang si perempuan ni, anak guam saya, dia tak nak lah, aku tak nak jadi isteri nombor 2. Jadi dia dah banyak habis lah, sehingga kad jemputan pun sudah dipanggil, dengan mak andam pun dah bayar deposit dan sebagainya lah, dengan catering dan sebagainya. Jadi pihak yang mungkir tu hendaklah membayar kepada pihak yang tidak bersalah. Cuma kadang-kadang kes tenangan ni masing-masing tak mengakulah siapa yang salah, siapa yang mungkir kan. Kadang-kadang dia lah, tak payahlah, dah benda tak ada jodoh. Mudah kau cakap tak ada jodoh. Dah kau tipu memang tak ada jodoh, apa nak jadi isteri nombor 2 kan. Contohnya lah, kalau nak jadi isteri nombor 2, janganlah menipu, kesian dekat hati-hati yang tertipu. So saya ingat itu sahaja perbincangan tentang hibah mutlak. Next week saya akan sambung perbincangan tentang hibah. Kita akan masuk kepada hibah bersyarat lah. Hibah bersyarat saya akan bincang dengan lebih detail, walaupun kita tahu hibah itu sah tapi syarat terbatal. Tapi ada beberapa perbincangan yang kita akan lebih detailkan lagi untuk kita lihat apa yang berlaku dan apakah perkembangan yang ada tentang hibah bersyarat ini. So terima kasih kepada peserta-peserta yang menyertai program malam ini. Saya refresh dan harapnya kita sama-sama mendapat manfaat daripada majlis kita ini. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya. Kita sudahkan majlis ilmu kita ni dengan sama-sama membaca tasbih kafarah. Saya pun kadang-kadang terlupa, sepatutnya majlis ni kita akhiri dengan tasbih kafarah kan. Kita sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.